kita panggil teruslah, okey, untuk kita borak sama-sama dengan dia untuk kita tanya lebih lanjut lagi tentang topik kita hari ni. Okey. Assalamualaikum Mim. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam Kak Win. Selamat Hari Raya. Selamat Aidiladha. Itu dia berseri-seri kan. Hari Raya ni. Okey. Terima kasih Mim sebab sudah luangkan masa hari ni untuk kita kongsikan manfaat dan kebaikan. Okey. Sudi untuk kita korek sikit rahsia Mim ni hari ni. Boleh Min Boleh Kak, boleh. Terima kasih sebab sudi jemput saya hari ni. Okay, alright. So tadi kita dah tengok dah sedikit gambaran tentang Mim kan. Tapi kalau boleh Mim jelaskan sedikit, kenalkan sikit Mim tentang diri, minat, pendidikan dan latar belakang keluarga lah. Okay, terima kasih Kak Win sebab bagi peluang saya hari ni, interview saya pula, malu saya. Okay. Nama saya Sharifah Syamim Misi Atuman. Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor, bersekolah rendah dan menengah juga di Batu Pahat, Johor. Saya melanjutkan pelajaran diploma di UTM Kuala Lumpur dan degree di UTHM Johor. Okay. Saya adalah anak ketiga daripada 4 beradik dan parents saya dua-dua pesara kerajaan lah sekarang. Dia orang dua-dua bawah Kementerian Kesihatan. Okay. Itu dulu Erin. Okey, ni anak jati Johor lah ni. Memang sekarang pun masih menetap di Johor juga Mim? Saya telah kembali ke Johor setelah menjadi perantau. Oh, pernah jadi perantau? Di mana jadi perantau tu? Saya pernah saya dulu belajar dekat Kuala Lumpur selama 4 tahun dan saya pernah bekerja di Putrajaya. Saya menetap di Putrajaya lah. Daripada 2017 sehingga 2019 lah. Kemudian saya dapat peluang balik ke kampung halaman yang tersayang. Dapatlah duduk dengan parents dekat-dekat. Oh, okey, pernahlah jadi perantau ya. Tapi sekarang ni memang dapat balik sebelum kan, dapat duduk dengan family kan. Itulah alhamdulillah rezeki. Sebab dulu Kak Win punya kampung pun dekat Batu Pahat juga. Tapi sekarang bila nenek dah tak ada kan. So jarang-jarang lah balik ke Batu Pahat walaupun masih ada lagi lah saudara mara yang tinggal kat sana kan. Jom Kak, sekarang nanti kita orang bawa jalan-jalan, jom. Wah, insyaAllah memang ada tu nak hajat nak ke sana nanti tu. Tapi yelah tunggu PKP ni lepas dulu kan. Apa-apa vaksin dulu sekarang ni. Yelah. Dah ambil Min vaksin ni? InsyaAllah first dose hari Jumaat nanti. Tak sabar sebenarnya. Okay. Tak sampai. Alright, okay. So kita nak masuk soalan kedua. Tu dia Mim dah cerita sedikit tentang latar belakang untuk kita kenal dengan lebih lanjut Mim ni kan. Okay. Nak tanya juga Mim ni. Mim bekerja kan sekarang ni kan? Ya betul Kak. Saya bekerja. Tapi sambil sambung belajar Mim? Ya betul. Saya sekarang ni sebab PKP kan, jadi kita work from home lah. Saya ni salah satu manusia yang terpilih lah untuk work from home. Jadi oleh kerana sekarang ni kerja saya dekat Kuala Lumpur sebenarnya, tapi sebab saya work from home kan, jadi saya duduk je lah kat kampung ni. Okay, lepas tu saya ya betul, saya kerja di Tok Tuhat Montiara dekat sana lah. Tapi saya baru start lah, sejak PKP ni saya baru start kat sana. Jadi sekarang ni ni bukan work from home ni work from kampung nama dia kan. Kita tambah sikit work from hometown, okay? Betul. Lepas tu sejak PKP ni awal tahun hari tu saya dapat peluang offer lah untuk sambung belajar. Saya dapat maklumat daripada bekas lecturer saya lah. Okay, jadi dia cubalah tanya-tanya saya kalau nak sambung kan. Lepas tu saya macam timing tu, orang kata timing tu cantik lah orang kata kan. Lepas tu kita pun work from home kan. Lepas tu macam boleh manage masa lebih sikit. Jadi saya macam ni lah. Sekarang saya pun pelajar sepenuh masa dan pekerja sepenuh masa juga.
Wah, ini hebat ni, dahsyat ni kan. Macam-macam peranan dia main ni kan. Pelajar dia, pekerja dia kan, apa lagi kan. Semua mati purpose semua dia buat kan. So sementara memandangkan Min bekerja sambil menyambung pelajaran, boleh tak Min ceritakan sikit apa Min punya latar belakang pekerjaan ni? Dulu, sekarang, kini dan selamanya. Apa kerja sejarah pekerjaan Min ni sebenarnya ni? Okey, secara mudahnya saya ni background dalam bidang sains komputer lah. Jadi kita ni bekerja dalam bidang perkomputeran lah. Saya ni lah. Jadi salah satu cabang yang saya pilih adalah web development lah. Saya ni. Okey, jadi saya lama bekerja dengan sebagai freelancer di freelance.com. Jadi saya banyak ambil tender-tender daripada online lah. Biasanya kerja-kerja IT ni biasa dia akan outsource. Okay, jadi kita akan pilih lah bid tender dan sebagainya lah untuk dapat job tu. Tapi job tu pun just sebab kalau nak kata norma baru ni work from home. Kami ni sebagai web developer dah lama dah work from home sebenarnya. Jadi norma baru ni tidaklah terlalu baru bagi kami. Okay, lepas tu saya juga tapi sekarang saya telah bertukar jawatan lah. Saya telah mendapat kerja yang proper dekat di talktoheart.com tu lah. Saya adalah education consultant. Kami menguruskan pelajar-pelajar yang daripada sekolah rendah sehingga ke peringkat profesional lah, sehingga pekerja yang ingin mengambil macam sertifikat tambahan lah sebagai nilai tambah dalam resume mereka dan sebagainya, atau untuk melanjutkan mengajian ke luar negara dalam bahasa Mandarin, Beijing Mandarin, HSK Certificate dan Cambridge English. Itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan latar belakang pekerjaan saya sekarang. Oh, okey. Jadi Mim cakap tadi bekerja sebagai web developer tu, ataupun dalam bahasa mudahnya buat web ke Mim? Lebih buat kurang lah buat website. Ya, betul. So maknanya kalau buat website ni waktu terkurung ni, maksudnya memang tengah banyak kerja lah. Mana banyak job lah sekarang ni, betul ke? Ya, betul. Tapi sebab saya sekarang ni saya untuk web developer tu saya buat sekadar bila ada projek ataupun tender saya akan ambil lah. Kalau saya tak minat saya tak ambil lah, saya tolak lah. Sebab saya sekarang dah kerja yang baru kan. Wah, boleh pilih-pilih orang sekarang ni kan, tunggu job kan. Tapi Mim punya dahsyat job masuk kan, boleh tolak-tolak pula kan, yang pilih-pilih ni nak ni tak nak, ni nak ni tak nak kan. Hebat betul kan. So selain daripada kerja apa yang Mim tengah buat sekarang ni kan, Mim ada ke terlibat dengan bisnes ataupun apa-apa side punya job, part time business, ada ke? Kalau sebelum ni pada saya lah, kerja saya sebagai web developer tu sendiri adalah satu bisnes lah sebenarnya. Sebab bila saya ada job, saya ada projek, saya adalah income macam tu. Sebab kita kena bid tender tu dan kita bid bukan tender dalam Malaysia saja. Sebab competitors kita satu dunia. Sebab freelancer tu adalah website global. Jadi kadang kita dapat, kadang kita rasa kita nak job tu tak dapat pula. Jadi itu kat situlah kesukaran dekat freelancer.com tu. Kat situlah. Okey. Jadi macam Mim cakap tadi, ialah macam apa yang Mim buat sekarang ni pun adalah satu cabang bisnes kan. Tapi macam Maksud Kak Win tu, ada ke buat bisnes yang selain daripada latar belakang background Mim ni? Sekarang kan Mim tengah buat IT tinggi lah kan. Selain daripada tu ada ke? Ataupun rasa macam memang die hard IT lah, benda lain tak boleh buatnya? Okey, saya secara jujurnya dalam tahun 2021 ni adalah tahun perubahan hidup saya lah, saya rasa. Sebab saya ditakdirkan dengan pelbagai peluang lah orang katakan. Jadi saya bertuah sebab saya mengetahui tentang satu platform bisnes ni yang sangat-sangat, yang amat-amat yang macam betul ke bisnes macam ni? Jadi saya sangat-sangat seronok lah. Nak tahu ke apa yang saya join sekarang? Kan, rasa macam teruja sangat mendengar kan. Dia kata dapat apa? Betul. Banyak tawaran, tapi ada sesuatu yang dia rasa menarik perhatian dia kan. Jadi boleh tak Mim bagi tahu kenapa Mim tolak tawaran-tawaran yang banyak tadi Mim cakap tadi kan? Kiri kanan atas bawah depan belakang tawaran sini sana kan. Murah rezeki kata orang tu. Kenapa Mim tolak dan untuk apa sebenarnya?
Apa yang Mim nampak benda lain sebenarnya yang lebih best tu apa dia? Sebenarnya apa yang saya nampak dalam cabang bisnes yang saya idam-idamkan lah, boleh saya katalah. Saya rasa ni bukan idaman saya saja, mungkin idaman semalaya dan idaman sedunia saya rasa. Okay. Yang saling saya tertarik adalah sebenarnya marketing plan dia dan flexibility masa yang boleh saya invest lah dalam bisnes ni. Dan saya tengok dia punya mudah lah untuk saya yang bukanlah orang kata kaki bisnes, kaki beli barang dan sebagainya. Saya rasa bisnes ni sangat-sangat menarik dan sangat-sangat membuka mata lah saya rasa. Jadi inilah salah satu perkara yang paling saya yang menyebabkan saya menceburi ni dan enroll dalam bisnes ni. Okay. So Mim cakap tadi salah satu tempat yang sebab yang buat Mim tertarik dan berfikir untuk sepenuh masa dengan bisnes tu sebab apa tadi ada time flexibility ya. So bermakna yang kerja yang bisnes yang Mim buat sekarang ni kurang fleksibel lah. Maksudnya banyak makan masa Mim. Saya boleh katakan dia bukanlah tak fleksibel tapi dia fleksibel tapi kurang berbaloi. Begitulah. Sebab kita buat kerja tapi kalau kita tak capai target ataupun kita terkejar-kejar masa kita kan, atau kita tak ada masa, kadang buat masa gelap, nanti dah siap pun gelap lagi. Jadi kita tak nampak pun matahari, tak sempat nampak matahari. Jadi masa dengan family ke, dengan rakan-rakan tu banyak yang terbazir depan skrin komputer saja. I see. Tapi nampak tadi dalam VT tadi banyak aktiviti Mim dengan rakan-rakan, aktiviti luaran semua tu kan. Itu sebelum ke ataupun macam mana tu Mim? Itu adalah waktu saya sebelum masa saya di Putrajaya lah, masa aktiviti tu berlaku masa saya sebelum degree, sebelum habis degree sebelum graduate lah. Jadi dan gambar-gambar yang macam agak cabi sikit tu adalah selepas saya kembali ke Johor. Okay, jadi saya macam banyak sangat masa selepas saya kembali ke Johor dan saya berpeluang dengan bisnes ni lah. Jadi saya sangat banyak masa untuk diri sendiri dengan family. Okay. Jadi maknanya Mim dapat bezakan kan dengan apa yang bisnes yang Mim buat sekarang ni, dia punya flexibility, quality time tu lebih. Kan? Jadi ada banyak masa untuk catch up balik aktiviti-aktiviti luaran, outdoor dengan kawan-kawan yang dia minat dulu tu lah kan. So sekarang kita dah sampai satu soalan bonus ni Mim. Yang Mim kata tadi bisnes yang best, mudah, senang, bagi banyak masa pada Mim ni kan. Boleh Mim ceritakan sikit tak? Buka sikit sejarah perkenalan Mim dengan bisnes yang Mim maksudkan tu. Sejarah perkenalan panjang ni cik nak cerita ni. Nak pendek ke nak panjang cik? Sederhana. Saya ada versi filem, ada versi sinetron juga cik. Okay, saya bagi versi short story lah ya. Okay. Rumuskan. Okay. Saya kenal Forever ni semasa saya menjadi atlet universiti sebenarnya. Semasa saya menjadi atlet universiti, tapi masa tu ialah student kan. Dulu saya fikir Forever, macam saya fikir produk ni hanya macam produk farmasi. Macam kita beli, boleh score point then dapat voucher macam tu saja. Jadi masa tu saya tak tahu apa-apa lah. Jadi saya enroll masa tu dan macam tu sajalah, saya beli 2 kali lepas tu dah. Dan sehinggalah saya diberi peluang untuk membuka mata semasa saya bekerja di Johor. Saya dikurniakan rezeki lah untuk bekerja dekat dengan rumah ni sebelum PKP lah pada 2019. Saya bekerja bersama dengan upline saya sebenarnya. Okay. Kami satu office, walaupun jawatan lain-lain tapi kami satu office lah. Lepas tu dia masa tu baru pergi menceburi bidang bisnes ni lah. Jadi saya suka kawan-kawan yang buat bisnes sebab saya rasa bisnes ni kan satu sunnah lah kan. Jadi saya memang suka kawan-kawan yang buat bisnes. Saya selalu support, kadang beli barang-barang diorang walaupun kecil-kecil kan. Walaupun kita tak boleh nak repeat selalu tapi kita support lah masa awal-awal. Jadi kawan saya ni selalu bercerita tentang bisnes ni dan saya pun memang suka lah sebab saya nampak dia macam ada
Macam saya jadi macam apa, dia punya tempat praktis lah. Orang kata, boleh senang kata lah. Lepas tu tempat dia nak beli barang tu biasa dekat dengan rumah saya. Jadi saya pun macam volunteer lah. Memang saya tolong belikan. Sebab rumah saya dengan rumah dia tu jauh kan. Jadi dia nak pergi bersibuk kan. Jadi kita support member lah kan. Hashtag support member. Okay. Kita kena support kawan-kawan buat bisnes ni. Sebab benda ni bagus kan. Tak kisahlah bisnes apa pun. Lepas tu limited edition betul meme ni kan. Kesamaan kan. Lepas tu saya macam sebab saya dah pernah join kan dulu, tapi sebab tapi apa yang dia cerita pada saya tu tak sama dengan apa yang saya join dulu. Saya dulu join sama juga, tapi kenapa tak sama apa benefit yang saya dapat masa saya join dulu dengan yang apa akak ni lah, saya boleh cakap akak lah, dia lebih berpengalaman daripada saya. Okay. Lepas tu dia cerita, lepas tu saya memang minat lah. Saya memang minat. Tapi memang saya cakap nanti saya daftar dengan akak lah. Tak ada masalah lah. Jadi sebab saya dah pernah daftar sebenarnya. Jadi dan saya tak pernah kenal pun. Yang saya punya daftar ni rupanya bawah orang. Dan saya beli-beli barang tu rupanya bawah orang. Saya tak pernah tahu pun masa tu. Sebab saya masa tu daftar dekat center. Okay, jadi bila dia nak daftarkan masa tu tak boleh. Tak boleh sebab saya ni dah berdaftar rupanya. Jadi tapi nak dijadikan rezeki kan. Jadi kita buatlah apa yang kita buat sampai boleh. Jadi saya buatlah disponsori ke dia. Jadi sekarang ni saya di bawah dia lah sekarang ni. I see. Jadi maknanya Mim sebenarnya tanpa sedar dah berdaftar lah sebelum ni. Sebagai pengguna. Sedar sebenarnya. Saya sedar saya adalah pengguna, tapi pengguna yang tak tahu apa pun kebaikan dalam bisnes ni. Dan saya hari tu masa saya daftar dengan dia semula tu, sebab saya asalnya saya nak detox je. Atau saya nak detox. Tapi dalam masa yang sama saya dapat benefit daripada produk yang saya terlupa. Yang saya sebenarnya ambil satu produk je, aloe vera masa tu. Aloe vera gel masa tu saya ambil. Saya ni lepas daripada graduate dulu. Kan saya attend universiti, saya injured teruk lah. Jadi sejak daripada tu saya dah tak boleh berlari sebenarnya. Saya dah tak boleh jogging, saya dah tak boleh berlari selepas tournament yang terakhir saya. Masa tu tournament terakhir saya dekat Johor Bahru. Saya lamalah pergi rehab sebenarnya. Rehab, fisio, segala benda yang apa orang kata yang berkaitan dengan sukan ni saya pergi. Dan last kali saya pergi chiropractor. Chiropractor tu sangat membantulah, tapi saya tetap ada masalah lah sakit kat belakang sebab saya ada masalah dengan masa koyak dan tisu koyak masa tu. Okay. Jadi asalnya saya nak detox, tapi tiba-tiba tau, memang saya tak sangka langsung efek dia. Lepas tu tiba-tiba saya macam satu hari tu saya bangun tidur, saya macam kenapa tak sakit padahal salah baring tau. Saya tak boleh, kalau saya baring biasa pun saya akan sakit. Saya tak boleh bangun macam orang biasa lah, bangun tidur terus bangun, tak boleh. Saya kena stay dulu, mengiring ke kiri, lepas tu bangun. Memang macam orang cedera parah lah kalau orang kata kalau nak bagi hantaran tu memang dah potong 50% lah budak ni. Sabar dah. Lepas tu jadi saya macam cubalah buat senaman yang ringan-ringan dan tak sakit tau. Jadi saya aloe vera ni kan healing daripada dalam. Jadi macam tu saya macam boleh start mula balik. Saya lari sikit-sikit lah, jogging lah. Kan PKP, indoor je lah. Cuba. Lepas tu saya cuba mula-mula 1 kilometer, saya cuba. Lepas tu cuba 2 kilometer. Baru 3 bulan, saya cuba sikit-sikit. Sekarang saya dah boleh lah, kalau fun run saya dah boleh join lah. Kalau 5 kilometer saya dah boleh lah. Hebat betul. Itu dalam tempoh berapa lama Min menggunakan produk tu? Kan berapa lama Min dapat kesan yang macam Min cakap ni? Saya start ada program dia nama Elo8 sebenarnya. Jadi saya ambil 8 botol consume tu dalam masa 8 hari lah. 8 hari saya consume tu Elo8 tu, saya terus dapat serta-merta result tu sebenarnya. Selepas seminggu tu memang kita dah detox kan, kita dah rasa sedap badan. Lepas tu tiba-tiba macam kita punya badan macam tak sakit kan. Jadi kita try lah, kita cuba. Lepas tu
Masa tu saya start diet. Saya diet clean diet biasa je lah. Tak adalah diet yang ekstrim sangat. Diet yang biasa-biasa sambil buat hobi lama cuba jogging, main basikal macam tu lah. Yang ringan-ringan lah sebab saya takut juga kan ni kesan yang sementara. Saya kalau ikutkan saya dah banyak kali kecewa lah sebab macam kita pergi fisio tak baik, kita pergi sini pun tak baik. Jadi tiba-tiba yang over excited pula, takut juga sebenarnya. Jadi saya kontrol sikit-sikit lah. Saya consume masa tu bulan Februari tahun ni sebenarnya. Februari tahun ni. Dan masa tu March tu saya dah start mula aktiviti slow-slow macam tu lah. Jadi macam dan sampai sekarang ni alhamdulillah lah saya dah dengan diet program yang saya join dulu tu sebelum saya join yang Forever punya program diet. Daripada bulan Februari sampai sekarang ni Julai saya dah turun 10 kilo dah. Wah. Hui, dahsyat. Sebelum ni susah ke senang nak turunkan berat badan? Ikut sejarah Mim lah. Kalau saya cerita kalau ikut zaman P.Ramlee saya, zaman hitam putih saya. Kalau masa saya universiti, saya main sukan taekwondo tau sebenarnya, martial art. Jadi martial art ni kita akan tournament kita bergantung pada berat badan. Jadi permainan berat badan ni, tukar-tukar berat badan ni adalah perkara makanan kita orang lah sebenarnya. Okay, kalau kali ni nak berat ringan, nanti yang next mungkin berat pula. So benda tu macam tak digalakkan tapi boleh dibuat lah sebab biasanya lepas kalau kami naik berat kami akan turun balik lah sebab kita akan senam macam biasa dan metabolisme tu sangat baik lah masa tu. Tapi lepas saya injured, saya tak boleh senam, tak boleh buat apa, bangun pun sakit, duduk pun sakit, makan je lah yang seronok. Jadi saya naik berat tu. Tu yang bahaya tu. Jadi sebabkan saya tak boleh nak beraktiviti dan masa tu saya macam saya memang tak pandai macam mana nak diet apa semua sebab selama ni kita makan tak pernah naik berat kan. Tiba-tiba kita makan tak boleh senam balik kan. Jadi benda tu tak terbakar dan dia duduklah stay dalam tu dengan secara sihatnya. Jadi pada saya kalau sebelum saya ambil aloe vera tu sangat susah lah saya nak turun berat badan sebab kondisi saya yang tak berapa sihat kan. Alhamdulillah. So secara tak sengaja Mim kenal dengan Forever ni dah lama tapi tak tahu rupanya manfaat dia macam-macam boleh jadi kan. Boleh sembuhkan kecederaan, boleh menurunkan berat badan. Kan nampak tu kan, boleh membuka mata orang lain kan. Pengalaman Mim kan, testimoni diri sendiri tu berharga tu. Tak tahu pula Mim ada testimoni macam tu Mim. Kita takkan semua kita nak cerita kan. Jadi kita benda penting je selalunya. Kita nak interview dia hari ni pasal dia tolak peluang naik pangkat, naik gaji. Rupanya dia ada testimoni wow lah. Ini macam kena jemput sesi lain. Okay Mim, so memandangkan Mim cakap Mim pakai produk masa awal-awal Mim pakai, Mim tak tahu lagi produk ini, company ini, syarikat ini boleh buat datangkan income kan. Mim belum tahu masa tu kan. Okay, jadi bila Mim dah join semula kan dengan satu group ataupun satu team yang membantu Mim daripada segi bisnes, boleh tak Mim ceritakan, kongsikan sikit apa pandangan Mim tentang bisnes Forever yang Mim tengah buat sekarang ni, sebab Mim tak ada pengalaman dengan bisnes rangkaian mana-mana kan sebelum ni? Sebenarnya adalah dulu masa belajar kan zaman-zaman MLM tengah naik dulu, phytosan lah, apa lagi tu? Nama yang gold tu. Macam tu lah. Kawan-kawan dulu banyak lah yang terjebaknya dan saya pun hampir terjebak dan saya pernah terjebak sekali lah dengan phytosan tu dan saya tak ada result tu sebenarnya. Macam buat pun macam rupanya benda ni perlukan bakat untuk mencari orang rupanya. Saya macam tapi saya alhamdulillah tak adalah burn duit sangat pun. Sekadar pengenalan je sebab saya pun jenis seorang yang sebenarnya tak ada masa sebenarnya. Tak ada masa. Itu dia. So bermakna yang bisnes yang sebelum-sebelum ni, MLM yang sebelum ni Mim join tu, Mim punya fahaman ini bisnes yang memerlukan bakat untuk cari orang. Ya betul.
Ya betul. Sabarlah tu Min. Sebab sebenarnya memang betul kan di platform yang lain kan ramai orang takut dengan perniagaan yang begini kerana mentaliti kita fikir nanti nak kena cari orang. Nanti nak kena cari orang kan. Tapi yang sekarang tidak kan. Boleh tak Min Sekarang tidak lagi. Boleh tak Mim ceritakan perbezaan dulu dan sekarang yang membuatkan Mim rasa okay, inilah matlamat aku, inilah tempatnya. Boleh tak ceritakan perbezaan sikit? Okay, perbezaan dia kalau ikutkan sangat ketara lah sebenarnya dengan apa-apa bisnes yang jika anda tak pernah dengar pasal Forever ni, anda takkan boleh nak compare dengan mana-mana platform pun sebenarnya sebab dia adalah satu peluang yang sama rata pada saya dengan modal yang sangat-sangat sedikit dan dengan usaha dan masa yang kita invest, kita dapat income yang sangat-sangat tak terduga. Tapi hanya dengan berkat kerajinan, dengan kesungguhan lah saya rasa dia sangat-sangat berbaloi lah untuk kita ni invest masa kita. Selama-lama ni saya kerja invest masa untuk projek orang, kejayaan orang yang sebagai saya ni orang kata orang IT, benda keluar bos dapat nama contoh. Bukan nak kata salahkan bos tapi kita seronok lah benda tu kita buat kan. Jadi kita berjaya buat dan dapat membantu dan memanfaatkan orang lain. Tapi tak ada orang pun tahu. Tak ada orang pun tahu yang kita orang ni IT ni penting sebenarnya. Tapi orang tak pernah tahu pun IT ni penting. Orang tahu IT betulkan printer, betulkan printer, kenapa komputer tak hidup, ni kenapa tak ada internet, tak ada wifi. Padahal IT ni kalau nak cerita lagi besar cabang dia daripada kat hospital tu. Tapi sebab IT ni satu bidang yang orang tak kenal kan. Jadi dengan Forever ni saya dapat invest masa lah. Saya rasa masa kita ni yang dibayar sebenarnya. Pada pendapat saya lah, apa-apa pekerjaan pun kita dibayar dengan kualiti masa yang kita invest. Kalau kita ada skill, orang akan bayar masa kita dengan sangat banyak. Tapi kalau kita tak ada skill, macam masa kita tu macam tak berharga. Tapi kita invest, kita keluarkan tenaga gila-gila tapi tak ada keuntungan untuk diri kita pun. Untung orang lain juga macam tu lah. Itu pendapat saya lah tentang ni apa orang kata benefit daripada segi invest masa kita lah. Okey, jadi kita dah nampak lah kan kenapa Min sebenarnya memilih kan, sebab apa dia kata memang kita tahulah bidang IT ni satu bidang nadi sebenarnya Min. Kalau Min tak sebut pun memang Kak Win tahu IT ni memang nadi, lebih-lebih lagi zaman yang serba apa kata orang tu modern dan evolvementnya sangat rapid sekarang ni kan. Lebih-lebih pula lagi bila semua orang terkurung dan apa saja pun sebenarnya memang melibatkan pelibatan IT ni. Cumanya orang-orang yang terlibat dengan IT ni adalah di belakang tabir banyaknya kan. Macam Mim cakap tadi kan, lembu punya susu sapi dapat nama. Macam itu kan. Jadi Mim nampak peluang di Forever ni adalah peluang untuk Mim serlahkan diri Mim sendiri dengan usaha Mim, maksudnya kan setara macam tu. Jadi Mim nampak lebih baik dia buat sesuatu untuk diri dia yang boleh lebih unlimited berbanding dengan dia buat sesuatu di belakang tabir untuk orang lain, macam gitu kan. Jadi Mim memilih apa kata orang tu excel lebih lagi dengan kebolehan yang dia ada. Sebab Mim ada kebolehan yang iyalah tak semua orang ada lah. Even Kak Win sendiri pun kalau cerita pasal IT ni rabun. Macam tu kan. Rabun ke buta ke tak tahulah kan. Antaralah tu kan. Tapi bila Mim ada kelebihan tu dan Mim gunakan sendiri kelebihan Mim dengan platform bisnes yang Mim ada sekarang as a business Mim sendiri, maksudnya Mim nampak peluang Mim untuk excel lebih jauh lagi. Mim ya betul. Okey, jadi bila Mim buat keputusan belajar tinggi-tinggi ni sampai master ni kan. Lepas tu Mim buat keputusan untuk tolak pekerjaan-pekerjaan lain ni yang berkaitan dengan apa yang Mim dah habiskan belajar pegah-pegah otak ni, Mim decide untuk buat bisnes ni. Macam mana penerimaan keluarga? Keluarga setuju ke, sokong ke, tak sokong ke, macam mana? Saya alhamdulillah lah, saya ni dilahirkan dalam keluarga yang sangat supportif lah. Dan saya ni jenis yang dia tak berapa kisah sangat kalau anak dia nak buat apa pun. Contoh macam saya lah,
saya pergi join sukan. Saya pun salah seorang askar wataniah sebenarnya. Jadi benda tu adalah benda yang rare lah kalau untuk seorang wanita. Cik, wanita. Okay. Okay. Jadi benda tu sangat rare. Tapi sebabkan saya dilahirkan dengan ibu bapa yang sangat supportive, yang sokong minat anak-anak. Jadi cuma saya ni ada satu belief lah, orang kata kepercayaan yang saya pegang, saya punya prinsip lah. Kalau parent saya tak suka, maksudnya saya tak akan berjaya dalam tu. Itu satu. Itu satu yang saya pegang lah. Maksudnya macam pada saya ni berjaya dalam bidang pelajaran dan macam tadi akak cakap master lah, apalah kan, kerja lah. Sebenarnya pada saya itu semua bukanlah usaha saya. Sebenarnya itu semua berkat doa parent saya sebenarnya. Pada saya sendiri adalah secara personalnya. Dan saya memang percaya benda tu. Macam sebenarnya saya baru je menolak tawaran untuk dipindahkan cawangan sebenarnya. Saya dah tulis dah resign letter sebenarnya. Cuma saya tak submit lagi. Saya tak submit lagi untuk decline ataupun ni sebab dia sebab PKP kan. Jadi macam management, administration semua sangat-sangat lambat lah orang kata. Jadi saya dah ready. Tengok macam mana bos cakap macam mana apa semua. Tapi saya tak buat apa-apa lagi lah dengan surat tu. Tapi saya dah bagi tahu dekat saya punya bos lah, bos department saya dah bagi tahu sebenarnya. Dan dia orang pun tahu saya ni tengah buat forever sebenarnya. Dan bila mula-mula dia orang macam nak condom jugalah kan. Macam biasalah MLM, kenapa you buat ni apa semua kan. Padahal you boleh succeed dalam ni lah konon dia macam tu lah dia cakap. Lepas tu saya macam, yelah kita ada agama kan, kita serahkan pada Allah, kita doa, kita buat istikharah kan. Mana yang terbaik. Macam, tapi saya serahkan pada keputusan saya ni kebanyakannya saya ikut restu mak ayah saya lah. Macam dulu saya pun pernah juga dapat offer untuk kerja dengan syarikat swasta juga, tapi masa tu ada sesuatu berlaku dalam keluarga, jadi saya pilih keluarga. Jadi saya lepaskanlah jawatan tu. Jadi saya decline offer tu. Jadi saya stay dengan keluarga, memang hidup agak terombang-ambing sikit. Macam tu saya cakap zaman piramidi saya lah, zaman hitam putih. Tapi saya walaupun orang kata yelah income tak stabil apa semua, tapi saya happy. Saya tak rasa saya dalam kerugian lah. Sebab kalau ikutkan anak muda sekarang ni, tak banyak yang ada rezeki untuk spend masa untuk family dan invest masa kita untuk family lah maksudnya. Yang boleh korbankan keinginan untuk keluarga lah orang kata kan. Tapi pada saya pilihan yang saya buat, saya tak pernah menyesal dengan apa-apa pilihan saya buat lah. Dan macam sekarang ni, saya pilih bisnes ni sebab disebab boleh dikatakan sebab PKP juga sebenarnya yang trigger lah orang kata kan. Kita macam selesa lah buat benda ni. Macam tu lah. Lama-lamanya macam saya kalau ikutkan travel macam sebulan sekali mesti ada naik KL lah, naik Johor lah. Macam tu lah, mesti ada travelling lah. Sama ada untuk jalan-jalan ataupun untuk kerja lah maksudnya. Tapi kita memerlukan effort yang banyak lah. Dan orang kata effort yang kurang berbaloi lah. Macam tu. Macam sekarang ni saya duduk kat rumah pun masuk lah. Tiba-tiba ada mesej, ada duit masuk. Macam tu lah. Macam itu belum lagi Mim beri tumpuan sepenuhnya lagi tu Mim baru ala-ala je macam betul lah. Itulah. Itulah saya sekarang tengah susun jadual dulu lah. Jadual dengan lebih baik lah. Kita set priorities lah. Okay, so jangan main-main bukan biasa-biasa orang sekarang ni kena buang kerja, dia dah tulis surat resign dah. Maknanya Min bila Min berani dah nak tulis surat resign tu, bermakna bisnes yang Min tengah buat dah sekarang ni Min yakin. Apa dia? Dah tulis dah. Dah sign dah. Aduh, dia dah hints bos dah, dia dah resign. Sebenarnya tak bagi tahu parent lagi, tapi dah terbongkar kat sini, mesti parent tengok juga nanti. Macam tu lah. So insyaAllah parents boleh tahu. Okay, jadi Mim sampai sanggup berani buat keputusan dalam waktu-waktu ekonomi yang macam gini ni kan, dalam waktu semua orang struggle untuk cari kerja.
Mim sanggup sign surat letak jawatan sekarang ni kan, bermakna Mim yakin dengan bisnes yang Mim tengah buat sekarang ni boleh menjamin masa depan Mim ke macam mana? Nah, InsyaAllah lah, dengan izin Allah saya sangat yakin lah dengan guideline daripada saya punya upline, leader-leader saya yang sangat-sangat hebat lah, orang kata hebat duniawi ni orang kata. Herat pun sangat-sangat lah, banyak-banyak memuka mata saya sebenarnya. Walaupun selama-lama ni kita syukur-syukur juga kan, tapi macam syukur dengan circle dia orang ni lain macam syukur dia. Dia punya syukur tu next level orang kata. So insyaAllah ya Mim, kalau di dalam satu benda yang kita jeburi tu, kalau mengingatkan kita pada akhir zaman, insyaAllah platform itu selamatlah untuk kita bertaut. Mim Ya betul. Jadi apa sebab Mim kata Mim yakin kan dengan bisnes ni insyaAllah boleh menjamin masa depan Mim dan juga keluarga di masa akan datang. Boleh tak Mim kongsikan sikit apa matlamat, impian dan harapan Mim dengan bisnes Forever ni? Impian terbesar saya adalah untuk menjadi jutawan beriman lah dengan circle ni lah, sebab hanya jutawan yang boleh melahirkan jutawan yang lain. Sebab inilah saya belajar dalam circle ni, dan daripada journey saya di dalam Forever ni, benda tu bukanlah benda yang mustahil untuk saya capai. Kalau tanya saya tahun lepas atau tahun sebelum-sebelum ni zaman hitam putih tu, saya kata, you ke kau ni? Yakin ke betul ke? Mesti orang, sebab mentaliti kita dalam Malaysia lah, orang kata Malaysia. Kita akan cari benda yang stable income lah orang kata. Stable income. Dan saya memang berpemikiran macam tu. Saya nak stable income. Macam mana pun saya nak stable income. Tapi kan orang kata Allah tu tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tak baik untuk kita. Mungkin kalau saya dapat stable income mungkin saya lebih belagak ke, contoh saya tak tahulah. Macam aku ada stable income, kau faham nak dekat dengan aku, contoh. Yalah, macam tu lah, macam kita tak tahu kan, kita punya yalah, hati kita kan berbolak-balik orang kata kan. Jadi saya rasa macam matlamat terbesar saya dengan Forever ni adalah menjadi seorang jutawan beriman lah, sekiranya diizinkan dari segi umur, daripada segi masa. Tapi saya usaha lah. InsyaAllah. Sebab bersyukurlah Mim Mim menjumpai platform ini, platform yang telah mentransform ramai orang jadi jutawan dalam masa yang singkat. Dalam sejarah bisnes yang Mim tengah duduk sekarang ni, dalam sejarah Forever ni paling singkat telah melahirkan jutawan hanya dalam masa 3 tahun. Jadi Mim baru berusia 30 tahun dah jumpa platform yang sangat hebat ini. Alhamdulillah. Kan? Jadi Mim dah buat calculation dah. Dia dah buat kira-kira kan. Kalau duduk di Forever ni probability untuk jadi jutawan 3 tahun. Kalau buat kerja bisnes apa yang Mim tengah buat sekarang ni kan mungkin panjang sikit nak jadi jutawan tu, ataupun ada peluang ke tak ada peluang tu tak pasti. Tapi alhamdulillah di dalam platform Forever yang Mim duduk sekarang ni, kita sediakan formula kan Mim kita sediakan sistem, kita sediakan jalan untuk macam mana untuk sampai ke tahap jutawan beriman yang Mim cakap tadi tu. Kan. Jadi sebelum ni kita biasa dengar lah Mim kan, janji-janji manis bulan dan bintang di luar sana. Oh, join ini jadi jutawan, join ini dapat ini, join itu dapat itu kan. Tapi jarang kita kaji betul ke logically formulanya boleh sampai ke situ. Kan. Tapi alhamdulillah di dalam Forever ni ini bukan biasa-biasa orang yang mengkaji panjang-panjang ni, belajar pun bertahun-tahun kan. Dia dah kaji kira dah kan. Forever ni boleh buat dia jadi jutawan ni insya-Allah. Formulanya ikut dan follow je Mim tak payah susah-susah kan. Betul. Copy paste. Kalau dulu saya copy paste juga kan. Kita buat programming, kita buat website, copy paste je sebenarnya. Tapi copy paste yang tak equal to money lah maksudnya. Equal betul, tu habis tiba-tiba dah berubah sekejap lagi. Tapi macam salah satu sebab yang saya decide untuk buat full time dengan Forever ni sebenarnya bulan ni lah, bulan lepas lah sebenarnya. Bulan lepas sebab ada satu program yang dijalankan oleh Forever yang dinamakan Third Kickstart sebenarnya. Dalam Forever ni macam-macam program ni. Korang tak sempat down tau sebenarnya. Jadi korang kena join cepat-cepat. Okay.
Jadi ada satu program yang nama Kickstart lah. Dia setiap tahun ada Kickstart ni, macam ada 4 Kak macam tu kan. Kickstart Ada ni 4 quarter. hari tu ada 2 benda yang saya sangat-sangat terkesan lah dengan Kickstart yang kali ni. Yang pertamanya, saya terlalu banyak option. Saya banyak option. Saya boleh sama belajar, saya boleh upgrade saya punya gaji sebenarnya. Lepas tu saya ada option untuk tukar branch baru dan dengan gaji yang lebih stabil lah orang kata. Tapi saya berat hati sebenarnya. Saya satu macam nak kena balik KL balik. Parents tu macam sukalah kita dekat dengan diorang kan. Lagi dengan musim-musim PKP ni macam-macam kan. Lepas tu saya banyak komitmen lah. Saya banyak pelampung dia cakap masa tu. Saya banyak pelampung, saya banyak option. Jadi saya nak lepaskan satu-satu. Lepas daripada saya doa apa semua. Kita doa je lah hari-hari yang terbaik kan. Tapi nampak Allah tunjukkan jalan macam tu. Kat sana pun macam ada terumbang ambing sikit dekat branch yang baru tu lah. Jadi macam dengan parent mak pun macam kurang reda lah saya tengok. Macam saya kata saya ni nak balik KL balik ni. Macam dia macam tak suka. Lepas tu dari satu sebab sebenarnya saya tengah fikir macam nak pergi branch baru tu kan. Lepas tu saya pergi naik pangkat lah orang kata kan. Saya di offer daripada consultant ni, saya di offer sebagai field manager sebenarnya. Field manager untuk uruskan orang lah maksudnya. Uruskan orang, lepas tu uruskan satu branch tim saya sendirilah. Lepas tu saya fikir kan. Lama saya fikir. Lepas tu dengan saya dengar Sipu Miza sebenarnya dia cakap. Sipu Miza cakap masa manager dia ikut rasanya. Saya dengar dia cakap masa tu cepat-cepat resign apa semua kan. Cepat-cepat resign lah. Nanti ada dapat buat full time apa semua kan. Lepas tu saya macam kenapa aku sibuk-sibuk nak pergi naik pangkat untuk aku resign nanti. Baik aku resign je sekarang macam tu lah. Saya cakap macam kenapa aku sibuk-sibuk nak pergi naik pangkat ke nak pergi invest masa lagi dekat orang lain apa semua. Walaupun benda tu bukanlah benda tak baik saya kata. Tapi macam aku pergi upgrade diri kat sana untuk aku resign later. So macam daripada aku resign later baik aku resign je. Macam tu lah. Macam saya bermonolog macam tu lah. Pusing-pusing berfikir macam tu je lah. Tapi lah kita apa pun saya serah pada doa mak ayah saya lah sebenarnya. Okay, betul. Sebenarnya apa yang Mim cakap tadi tu kan, actually kalau kita boleh create sendiri income kita, berapa banyak kita nak, kenapa kita nak biarkan orang lain limitkan gaji kita? Betul tak kan? Atau kita macam Mim pergi kerja, lepas tu kerja tempat lain. Walau macam mana sekalipun Mim pergi kerja tempat lain, dengan kepakaran yang Mim ada, tetap orang tentukan gaji. Yelah gaji kau 5,000, gaji kau 6,000 sebulan contohnya kan, tapi why Mim nak limit diri dia dengan sebanyak tu sahaja income? Kalau Mim boleh create sendiri bulan-bulan 20,000, 30,000, 50,000, betul tak Mim Betul. Jadi kenapa kita nak biar orang limitkan income kita kalau kita sendiri boleh create sebanyak mana income kita nak? Macam tu kan. Jadi sempena raya korban ni kan, berkena dengan cerita-cerita Mim tadi kan. Dia buang pelampung-pelampung, dia korbankan pelampung-pelampung semua ni kan. Pelampung ni bagus sebenarnya, tapi bila terlalu banyak pelampung, kita akan jadi berada dalam comfort zone Mim. Kan? Kita akan selesa kan. Kita tak boleh kontrol. Ya, kan. Pelampung macam tu lah pelampung. Kita tak belajar berenang pun, ada pelampung banyak sangat. Tak boleh nak ke depan. Semua tarik. Kan di situ saja kan, float dekat situ saja, okey. Jadi sempena raya kurban ni kan, kita korbankan kebiasaan, okey, untuk sesuatu yang lebih ajaib dekat masa depan. Kan. Jadi last kali Mim, soalan yang terakhir sekali kan, apa nasihat Mim lah. Okay, sebab Mim dah melalui situasi ni kan, situasi di dalam dilema kata orang kan. Jadi apa nasihat Mim pada orang ramai yang menonton sekarang ataupun yang akan menonton kemudian nanti sesi ini kan, apa nasihat Mim pada mereka yang masih lagi dalam dilema memilih kerjaya ataupun masih tak tahu nak buat apalah, macam tu kan. Okay, boleh tak Mim tolong bagi nasihat sikit?
Okay, secara jujur lah, secara jujur. Kita ni, kalau kita ni sebagai apa, orang kata, saya dilahirkan dalam rakyat B40 tau. Dan saya bangga sebenarnya sebab saya, bila kita lahir dalam rakyat B40 ni, kita rasa syukur tu lebih sikit biasanya. Sebab bila kita nampak orang yang berjaya, orang kata dalam dunia ni berjaya lah, kaya lah. Orang selalu mengatakan kaya tu adalah satu kejayaan. Okay. Kita tak nafikan lah, okay. Tapi kita ambil point tu je lah. Kaya tu satu kejayaan. Lepas tu kita asyik bermonolog lah. Asyik terfikir-fikir, seka-seka macam tu. Kalau lah aku macam ni, apa lah aku nak buat? Kalau lah aku kaya, kalau lah aku kaya, aku boleh tolong orang ni macam tu je. Aku boleh macam ni je. Macam orang susah bagi. Orang nak ambil lah. Macam berangan lah orang kata. Berangan. Bercita-cita lah. Okay. Tapi kita punya yalah, jalan hidup ni, life journey kita ni tak seindah yang kita sangkakan lah. Masa sekolah mungkin kita boleh fikir macam tu, tapi bila kita dah masuk alam kerjaya, kesusahan, struggle, kita akan settle down untuk cukuplah macam ni, tak apalah, aku syukur dengan apa yang aku ada. Tapi kalau ikutkan diberi peluang, kalau korang nampak sebenarnya peluang, korang akan kejar. Saya percaya korang semua akan kejar. Dan kejayaan terbaik dalam dunia ni adalah kita ikutlah sunnah Nabi kita, iaitu berniaga. Tak kisahlah berniaga apa pun, tapi berniaga adalah salah satu punca pendapatan yang terbaik lah. Kita berniaga kerana Allah, dapat pahala. Dapat pahala bukan senang-senang tau. Pahala ni satu benda yang hanya eksklusif untuk orang yang beriman saja sebenarnya. Beriman dengan Islam. Itu kelebihan dia sebenarnya. Semua orang boleh berniaga, tapi pahala tu tak semua orang boleh dapat. Jadi kita ni sangat bersyukur lah sebab kita dah dilahirkan Islam, dan yang mana yang bukan Islam pun tak ada masalah sebenarnya. Kita nak beri manfaat. Apa jua yang kita buat dalam dunia ni, tak kisahlah kerja biasa, kerja luar biasa, kita semua nak manfaat pada diri sendiri dan manfaat pada orang lain sebenarnya. Tapi kalau kita boleh beri manfaat yang lagi banyak, lagi besar circle-nya, lagi besar radius dia, jadi why not? Why not? Jadi kalau ada yang berminat, nak cuba tapi takut, benda tu biasa. Kita semua ada first step, dan first step is always the hardest. Okay. First step memang sangat susah, dan saya tak kata saya join forever dengan petik jari saja, tak. Memang semua orang akan berfikir nak buat apa-apa pun. Tapi sekiranya kita tahu matlamat hidup kita, kita pursue, kita go to that matlamat. Macam mana cara dia, Allah akan tunjukkan. Untuk sebagai Islam lah, mana yang bukan Muslim pun kita percaya bila kita ada matlamat, akan lebih mudah jalan kita. Jalan tu akan dibuka lah. Macam saya, Alhamdulillah, berkat PKP pada saya, PKP ni banyak memberi ruang dan peluang lah untuk saya memperbaiki hidup saya sebenarnya. Apa yang saya rasa macam saya asyik berfikir, duk bergelega fikir, kalau lah, banyaknya kalau, macam tu lah. Dan sekarang ni saya kata, okay, aku mesti, dan kita ubah kita punya mindset. Macam mana saya boleh ubah mindset? Kita kena stay dalam circle ni sebenarnya. Jadi kalau berminat nak tahu macam mana saya boleh ubah mindset apa semua, boleh PM saya, boleh PM Kak Win, dan boleh carilah hashtag ni kat bawah ni pun ada. Boleh contact saya bila-bila masa saja, insyaAllah. Okay, nampak tu kan, kalau korang rasa tak cukup, tak puas nak korek daripada meme, kan, sebab masa kita pun banyak tu je. Jadi korang boleh WhatsApp, okay, ataupun boleh skodeng lah FB, page YouTube, IG Syamim. Ada kat situ, korang boleh cari lepas ni. Okay, alright. Macam yang Min cakap tadi, sebenarnya kata dia, pandemik ini memberi peluang dan ruang. Kan, sebenarnya setiap sesuatu yang berlaku tu bergantung pada kita. Kita nak lihat benda tu daripada segi positif ataupun kita nak lihat benda tu daripada segi negatif.
Kan? Jadi terpulang. Bila berlaku sesuatu musibah tu, kita nak tengok benda tu sebagai peluang ataupun kita nak tengok benda tu sebagai threat, ancaman, kan? Kalau macam Mim cakap kan, okey, tak ada kerja sekarang waktu pandemik, carilah peluang yang boleh berikan income yang lebih baik. Banyak sekarang ni. Cuma jangan tutup kita punya minda, jangan tutup hati telinga kita untuk dengar segala peluang. Sebab kita tak tahu bila masa Allah hadirkan sesuatu peluang tu untuk merubah hidup kita. Kan, untuk yang masih belum nampak lagi apa hikmah pandemik ni, korang boleh contact Mim. Kan? Okay. And then sebenarnya macam Mim cakap, silakan. Macam Mim kata tadi, berniaga ini adalah 9/10 sumber rezekinya, kan? Tapi ramai kita nak kejar yang 1/10 tu. Iaitu apa? Kerja makan gaji tadi tu. Yang orang tetapkan income kita tu. Kan memang sah-sah lah 1/10 sebab kita takkan boleh dapat income lebih punya. Orang dah tentukan. You datang interview, okay, I boleh bagi you 3,000. I boleh bagi you 5,000. Itu je 1/10. Tapi kalau kita berniaga kerana sunnah, kan, peluang dia, income dia boleh dapat daripada 9/10. Kerana kita yang create sendiri berapa besar kita nak. Kan, bila income yang besar ini kita boleh buat manfaat banyak lagi dalam dunia ni. Kan, selain jambatan kita untuk ke sana, kita boleh beri manfaat pada orang lain juga bila kita berkemampuan. Kalau kita tak berkemampuan, kita nak bagi apa? Kan, diri sendiri pun tak boleh nak bagi. Kan? Macam dia cakap tadi apa? First step is always the hardest. Sama lah macam masa kita lahir dulu. Lahir-lahir tu boleh berjalan ke? Tak kan? Lahir-lahir pun kita merangkak, meniarap dulu, merangkak, lepas tu bertatih, lepas tu berjalan, lepas tu berlari. Kan? Sekarang okey je korang boleh lari 4x4. Korang boleh jadi marathon, okey je kan? So first tu sahaja yang keadaan mungkin tak selesa untuk kita, kan. Tapi cara untuk mencapai kejayaan adalah untuk menembusi ketakselesaan tu. Kalau korang sentiasa duduk dalam komputer yang selesa, tak ke mana lah, ke situ sajalah. Macam tu, kan. Jadi apa yang Mim kongsikan pada kita hari ni, Mim keluar daripada kebiasaan, Mim tinggalkan komputer dia, kan, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik sebab dah nampak apa yang ada di depan mata. Rezeki ni kata orang ni, kan, Allah datangkan setiap hari ya. Cuma kita nak kait ke tak nak kait, ataupun kita nak tengok aja, kan, apa yang orang dapat, apa yang orang buat. Kan, jadi itu yang antara yang kita dapat korek daripada Mim. Okey, tak puas boleh korek lagi, korek sendiri. Okey Mim, kata-kata terakhir Mim sebelum kita sadaqallahul azim sambung makan rendang. Itulah nak sambung ni. Okey, yang pertama sebelum saya ucapkan apa kata-kata nasihat lah, orang kata nasihat kan. Saya sebenarnya nak berterima kasih kepada manager saya aka CBM Hamidah Razak. Kita doa yang baik-baik untuk dia. Okey, sebab dia membuka ruang dan peluang untuk saya untuk join bersama dia lah. Sebab dia saya sangat-sangat berterima kasih lah sebab orang boleh kata kamcing lah, walaupun umur berbeza tapi itu tak membataskan peluang kita untuk belajar dengan lebih lagi. Dia belajar daripada saya pun belajar daripada dia. Kita sentiasa ada sharing lah. Yang penting kita jangan ego. Dan kata nasihat yang paling saya rasa boleh diberi pada sesiapa yang menonton adalah invest your time wisely. Itu benda yang biasa kita dengar. Dan jangan membazir masa. Itu semua benda kita biasa dengar. Tapi apa yang saya rasa yang paling penting adalah invest masa kita dengan benda yang boleh mendatangkan income dan mendatangkan manfaat lebih kepada diri kita, dan baru kita boleh bagi lebih-lebih pada orang lain pula. Okay, betul. Right. Alhamdulillah, terima kasih Mim dengan perkongsian nasihat yang mungkin dapat membuka mata ramai orang waktu ini dan mungkin selepas ini yang akan menyaksikan pula selepas ni, kan. Sebab mungkin ramai antara kat luar sana tu yang macam mata fikir-fikir nak buat apa, macam mana, kenapa, kan. Jadi mungkin terinspirasi apa yang Mim kongsikan hari ni. Okay, so itu sahaja yang kita nak kongsikan, yang dapat kita share, kan. Okay, terima kasih Mim kerana luangkan masa hari ini petang-petang raya ni. Terima kasih Kak Win sebab jemput saya.
Alhamdulillah sama-sama. Okay, so itu sahaja. Semoga kita jumpa lagi di dalam slot-slot yang lain. Okay, alright Mim, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Okay. Terima Bye. kasih Kak Win. Bye semua. Okay. Selamat Raya.